Okey, baik tuan-tuan. Saya akan sebelum tu saya perkenalkan diri dululah. Nama saya Ahmad Afifi. Nama saya Ahmad Afifi bin Muhammad Lutfi. Boleh panggil saya Cik Afifi. Dan saya daripada Asra Digital Sdn Bhd. Kami merupakan syarikat pembangun sistem teknologi maklumat yang mana kami mempunyai kepakaran dalam membangunkan sistem-sistem pengurusan database, maklumat. Namun kepakaran kami ni agak khusus kerana kami mahir dan berpengalaman membangunkan sistem untuk NGO, untuk persatuan, untuk masjid surau, untuk sekolah, travel agency, dan juga beberapa lagi sistem-sistem yang telah kami bangunkan. Dan untuk malam ni kami akan berkongsi tentang satu sistem yang telah kami bangunkan, iaitu sistem Asra Masjid. Yang mana sistem Asra Masjid ni boleh membantu menguruskan sumbangan, keahlian dan juga khairat kematian. Jadi insyaAllah saya akan share skrin saya. Jadi tuan-tuan semua boleh nampak lebih jelas bagaimana sistem ni berfungsi dan bagaimana sistem kami ini dapat membantu organisasi tuan-puan semua supaya dapat menjalankan aktiviti dengan lebih lancar dan lebih terurus lah. Antara cabaran utama organisasi ini adalah menguruskan maklumat. Kalau dulu mungkin kita terbiasa dengan cara yang manual, ada borang fizikal dan sebagainya. Namun disebabkan perubahan zaman ini memaksa kita menggunakan teknologi maklumat supaya kerja-kerja ni akan jadi lebih lancar, akan jadi lebih tersusun dan paling penting kita dapat menjaga aset-aset penting dalam organisasi kita. Terutamanya bagi NGO Persatuan Surau Masjid ni melibatkan sumbangan dana yang banyak. Ada juga yang baru mula menubuhkan NGO persatuan namun sumbangan tak begitu banyak dan tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan sumbangan dengan lebih berkesan. Apakah kaedah-kaedah yang ada dan bagaimana nak menguruskan keahlian yang berdaftar di bawah organisasi. Kalau macam surau dan masjid ni nak menguruskan ahli karya, dan ada juga NGO dan juga surau masjid ni yang buat khairat kematian. Namun masih lagi menguruskan dengan cara yang manual, bertulis dan sebagainya. Apa yang biasanya akan terjadi kalau berlaku pertukaran AJK dan sebagainya, ada berlaku tak sihat ke, sakit ke, ada kematian ke. Jadi maklumat-maklumat yang ada selama ni hilang dan tak dapat nak diteruskan oleh orang yang seterusnya. Lebih teruk lagi kalau dia melibatkan duit. Bila orang tu yang jaga semua benda dan apabila dia dah tak ada, kita dah tak ada rekod berapa banyak duit keluar masuk, siapa yang bayar, siapa yang tak bayar. Jadi kesannya akan bagi masalah yang agak besar kepada mana-mana organisasi. Jadi, insya-Allah pada malam ni saya tunjukkan tentang satu sistem yang dapat membantu menguruskan sumbangan, keahlian dan juga khairat kematian. Dan sistem ni diberi nama sebagai Asra Masjid. Walaupun nama dia Asra Masjid, namun tidak terhad kepada masjid sahaja dan dia lebih kepada simbolik kepada NGO Persatuan Pertubuhan Islam. Sebab apa? Dalam Islam ni kita ada limitasi. Kita boleh buat sumbangan untuk semua agama, untuk semua bangsa. Namun ada had-had tertentu yang kita kena ikut apabila dia melibatkan keagamaan. Kami risau kalau sistem ni diguna pakai untuk tujuan aktiviti keagamaan yang lain yang mana tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi sebab itu kami mengekalkan nama Asra Masjid namun boleh diguna pakai oleh NGO dan juga persatuan dan juga syarikat yang menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan dan beberapa aktiviti lain lagi lah. Baik, dalam sistem ni, tuan-tuan kalau nak dapatkan maklumat lanjut, kemudian selepas ini, boleh layari asramasjid.com, asramasjid.com seperti tuan-tuan nampak ke atas ni. Dan dalam Asra Masjid ni, ada memberi penerangan tentang fungsi sistem ni. Yang pertama, sistem ni boleh membantu menguruskan sumbangan online, menerima pembayaran secara online dan juga manual, boleh attach receipt dan juga boleh bayar dengan online banking. Kemudian boleh membuat pendaftaran keahlian online, membuat pendaftaran ahli khairat kematian online, uruskan yuran ahli jika ada, uruskan tuntutan khairat kematian jika ada,
Jadi tuntutan kharat kematian ni benda yang kecil tetapi impak dia sangat besar. Sebab apa ramai yang mencarum dalam tuntutan kharat kematian ni. Jadi jika tidak direkodkan dengan baik, dia akan mendatangkan beberapa masalah lah dari segi pengurusan. Dan kemudian dari segi bina mini website. Dalam sistem asrama masjid ni, kita boleh buat mini website. Jadi jika tuan-tuan masih belum ada website, tidak ada masalah sebab dalam sistem kami ni kita boleh membina mini website di dalamnya. Dan yang terakhir adalah kita boleh menjana laporan sumbangan dan juga yuran. Kita boleh tahu transaksi duit keluar masuk, berapa ramai yang dah mendaftar, berapa banyak duit yang dah masuk ke dalam akaun bank dan sebagainya, semuanya direkodkan dengan kemas. Jadi memperkenalkan sistem asrama masjid dilengkapi dengan beberapa fungsi-fungsi istimewa. Yang pertama boleh buat pendaftaran online, boleh menguruskan keahlian sama ada keahlian organisasi ataupun kharat kematian, boleh menguruskan kaedah pembayaran online manual, laman web mini dan mudah saja nak gunakan sistem ini, hanya perlu mendaftar, membuat bayaran dan laporan dijana secara automatik. Yang mana laporan ini kita boleh export dalam bentuk Excel dan kita boleh simpan, kita boleh print out, kita boleh save dekat mana-mana tempat yang kita nak. Manfaat yang diperoleh adalah membantu eratkan hubungan dengan komuniti kita. Apabila sistem ini mudah untuk diakses, mudah orang nak buat sumbangan, mudah orang nak mendaftar, lebih mudah untuk kita dapatkan maklumat ahli-ahli karya ataupun ahli-ahli yang berdaftar di dalam organisasi kita dengan terperinci. Kemudian membantu mendapatkan pendapatan yang konsisten. Apabila kita menyediakan satu platform yang boleh membantu orang lain, memudahkan mereka membuat sumbangan, membuat pembayaran, resit dijana secara automatik, maka mereka akan membantu untuk memberikan pendapatan konsisten kepada mana-mana organisasi yang menjalankan kutipan sumbangan. Yang ketiga adalah sistem ini dapat membantu simpanan maklumat yang sistematik. Jadi walaupun kita ada banyak sangat orang yang berdaftar, walaupun jawatan kuasa bertukar ganti, namun sistem ini dapat menyimpan maklumat secara online yang boleh diakses di mana saja pada bila-bila masa. Dan sistem ini dilengkapi dengan fungsi sumbangan online yang mana kita boleh mencipta tabung ataupun program di dalam sistem ini. Kita boleh buat mini website. Dalam mini website ni kita boleh terangkan program-program kita, aktiviti yang kita jalankan. Sebab apa orang kalau dia nak membuat sumbangan, dia nak tahulah sumbangan ni untuk apa. Jadi penting untuk kita memberi penerangan di dalam mini website ni. Dan sistem kami juga asrama masjid ini mampu untuk menguruskan pembayaran secara online ataupun manual. Kalau dia tak ada online banking, dia boleh pergi ke bank, dia boleh ambil gambar resit dan dia boleh attach dekat dalam sistem. Dan sistem ini juga boleh mencipta, kita boleh gunakan banyak akaun bank. Biasanya NGO persatuan ataupun surau masjid ni dia ada banyak akaun bank. Maybank lah, CIMB lah, Bank Islam dan beberapa lagi bank lain. Jadi kita boleh gunakan banyak akaun bank dalam sistem ni. Dan mereka boleh memilih lah nak guna bayaran ke akaun bank yang mana. Ada juga organisasi yang asingkan bayaran untuk sumbangan gunakan akaun bank yang lain. Bayaran untuk khairat kematian gunakan akaun bank yang lain. Bayaran untuk pendaftaran keahlian gunakan akaun bank yang lain. Jadi mudah untuk mereka menguruskan keuangan dengan lebih sistematik. Manakala sistem kami ini dibina dengan fungsi khas iaitu menguruskan keahlian dan khairat kematian. Semua orang boleh mendaftar secara online untuk menjadi ahli ataupun mendaftar dalam khairat kematian dan kita juga boleh menguruskan semua maklumat-maklumat keahlian di dalam sistem yang setempat. Sistem ini akan menjana nombor keahlian dan invoice receipt secara automatik. Jadi nombor keahlian ni bila orang tu daftar, kita boleh tetapkan nak gunakan kod apa. Contohnya MBM ke, MVM ke, terpulanglah nama singkatan yang mana boleh merujuk kepada nombor keahlian organisasi kita. Dan sistem ni juga mampu membantu menguruskan tuntutan daripada ahli-ahli yang telah berdaftar di dalam sistem kita untuk khairat kematian. Jadi kalau ada berlaku kematian ke, kita boleh membuat bayaran kepada ahli keluarga. Dan kita juga boleh menukarkan hak milik akaun ini kepada warisnya pula.
tanpa perlu mendaftar 2-3 kali. Jadi sistem ni dia akan membantu menguruskan kharat kematian dengan lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah akaun keahlian. Setiap mereka yang mendaftar di dalam sistem ini, sistem akan cipta satu akaun khas untuk mereka. Jadi mereka juga boleh login ke dalam sistem, boleh membuat sumbangan secara online ataupun membuat kemaskini maklumat yang telah mereka daftarkan di dalam sistem. Jadi semuanya senang, semuanya online, mudah untuk diakses di mana saja pada bila-bila masa. Seperti mana yang saya kongsikan tadi, kita ada beberapa kaedah pembayaran. Kita boleh cipta banyak akaun-akaun bank di dalam sistem ini dan sistem ni juga boleh menerima manual banking dan juga online payment gateway menggunakan payment gateway ToyPay. Yang mana ToyPay ni mereka mengenakan charge transaksi RM1. RM1 ni bukan bayar pada kami, tapi bayar kepada mereka. Kerana mereka ni dipantau oleh bank negara. Jadi sebarang transaksi adalah selamat menggunakan platform mereka. Dan jaminan keselamatan yang dapat kami berikan, semua maklumat ni disimpan secara cloud ataupun disimpan secara online. Dan yang kedua, semua maklumat terkunci ataupun encrypted. Hanya kami yang mempunyai akses utama ke dalam sistem ni yang membolehkan sistem ini dapat dikawal selia dengan lebih selamat. Dan yang ketiga, kami juga menyediakan simpanan sokongan backup. Jadi jika ada apa-apa berlaku, semuanya maklumat akan selamat tersimpan secara online, boleh diakses di mana saja pada bila-bila masa. Ada banyak fungsi-fungsi yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Kejap lagi saya akan bawa tuan-tuan puan-puan semua untuk masuk ke dalam sistem asrama masjid ini untuk saya terangkan dengan lebih terperinci apakah fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Dan sistem kami ni dia ada pakej langganan dan pakej langganannya affordable, mampu milik. Kami ada juga sistem yang advance, tetapi kebanyakan NGO Persatuan Surau Masjid ni sebab mereka bukannya organisasi yang membuat keuntungan jualan, namun semuanya bergantung kepada sumbangan kebajikan. Oleh itu kami telah bangunkan sistem yang lebih simple, yang lebih basic dan sesuai digunakan pakai oleh kebanyakan NGO persatuan ataupun organisasi surau masjid. Jadi kami ada 3 tawaran. Yang pertama, uji cuba percuma. Uji cuba percuma ni boleh test dulu gunakan sistem ni selama 14 hari secara percuma sahaja. Nanti saya tunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan bagaimana nak daftar akaun percuma dalam sistem ni, macam mana nak gunakannya dan apakah fungsi-fungsi yang ada dalam sistem tersebut. Dan kemudian jika rasakan sesuai, boleh melanggan sistem kami ni dengan serendah RM50 sahaja dan boleh cipta 15 produk ataupun tabung, boleh menampung 1,500 keahlian di dalam sistem ini, boleh menerima sumbangan dan juga pembayaran secara online, resit dijana secara automatik dan dihantar ke email, boleh buat mini website dan beberapa lagi fungsi-fungsi yang telah saya terangkan sebelum ini. Namun jika tuan-tuan daripada organisasi besar, tuan-tuan boleh pertimbangkan untuk dapatkan pakej yang kedua iaitu RM150 bulanan. Dan tuan-tuan boleh buat lebih banyak produk ataupun tabung, boleh menampung lebih ramai lagi jumlah keahlian berdaftar dalam sistem dan semua fungsi-fungsi yang ada di dalam ini ada di dalam akaun pakej Pro. Cuma pakej Pro ni akan datang, kami akan tambah beberapa lagi fungsi istimewa iaitu WhatsApp notification system. Apabila orang membuat sumbangan, sistem akan menghantar maklumat sumbangan dan juga resit ke WhatsApp penyumbang secara automatik. Dan juga kita juga boleh menghantar SMS blasting kepada mereka menggunakan sistem ini secara setempat. Namun ini bukan agenda utama untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan. Untuk malam ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perempuan berkaitan dengan fungsi apa yang ada di dalam sistem ini dan bagaimana sistem ni boleh membantu tuan-tuan perempuan sekalian. Baik, sebelum tu saya nak tunjukkan contoh pelanggan yang telah mendapatkan sistem kami. Sebagai contoh, Masjid Baitul Mahabbah. Masjid Baitul Mahabbah ini di Seksyen 27 Shah Alam, mereka antara pelanggan kami yang pertama menggunakan sistem ini. Dan mereka menggunakan sistem ini untuk mendapatkan sumbangan secara online dan menguruskan
pendaftaran ahli karya dan juga khairat kematian. Namun jika tuan-tuan daripada NGO persatuan, tak perlu risau kerana konsepnya adalah sama, menerima sumbangan dan juga menguruskan keahlian. Namun ada juga yayasan biasanya tidak buka kepada keahlian. Jadi bergantunglah, kalau rasa perlukan gunakan. Jika tak perlu gunakan keahlian, boleh gunakan sistem sumbangan. Sebab sistem ni umpama pemudah cara kepada tuan-tuan perempuan untuk menguruskan sumbangan dengan lebih sistematik. Sebagai contoh macam Masjid Baitul Mahabbah ni, mereka mendapatkan servis pembangunan website lah. Macam yang saya terangkan ni lebih kepada sistem. Mereka ada dapatkan servis kami yang lain. Kerana kami ada juga menyediakan servis bangunkan website, jalankan iklan di Facebook, WhatsApp dan beberapa lagi servis yang kami jalankan. Baik, berbalik kepada agenda utama, contohnya macam Masjid Baitul Mahabbah ini, dia ada letakkan button di website dia, yang mana dalam button ini dia ada link. Link ini kalau ada orang yang klik pada butang yang ada dalam website, sistem akan buka macam ni senarai borang sumbangan. Jika klik saja lihat borang ini, inilah rupanya mini website yang boleh dibangunkan di dalam sistem asrama masjid. Jadi dalam ini adalah contoh mini website ya tuan-tuan. Kita boleh masukkan video, kita boleh masukkan poster, dan sistem ni dia mobile friendly. Mobile friendly ni kalau buka guna handphone pun dia sangat cantik. Jadi kita boleh masukkanlah apa saja maklumat, program, aktiviti kita dan sebagainya. Dan di bahagian bawah ni dia ada senarai tabung. Dan dia buat pula package. Nak buat sumbangan berapa ringgit? RM2, RM5, RM10. Letakkan saja kuantiti, automatik sistem akan kirakan berapakah jumlah yang perlu dibayar di dalam sistem ini. Jadi mudah untuk kalau nak buat sumbangan macam ni RM2 dia keluar. Kalau saya letak kat sini 10, sistem akan kirakan secara automatik berapakah jumlah keseluruhan yang perlu dibayar untuk sumbangan ini. Jadi mudah sangat kalau nak buat sumbangan, hanya tekan-tekan sahaja terus buat sumbangan. Jadi penyumbang ni kita hanya minta nama, email dan nombor telefon, dan mereka boleh membuat pilihan kalau nak buat pembayaran secara online menggunakan Toyib Pay ataupun ingin membuat pembayaran secara manual. Jadi kalau ada satu akaun bank, letak satu je lah. Kalau ada 2-3 akaun bank, boleh letakkan 2-3 akaun bank. Namun janganlah terlalu banyak, nanti orang pening kepala. Kemudian dekat bukti pembayaran ni, kita hanya perlu klik sahaja dan kita boleh pilih gambar resit yang kita ambil selepas kita membuat pembayaran ke akaun bank. Jadi kita boleh masukkan masa pembayaran bila dan kita tekan hantar. Itu sahaja. Borang sumbangan yang sangat simple. Tuan-tuan tak perlu ada website. Jadi tuan-tuan boleh bina mini website dekat dalam sistem asrama masjid ni dengan sangat senang. Kejap lagi saya tunjukkan caranya bagaimana dan terus boleh digunakan untuk membuat sumbangan. Ini adalah contoh borang sumbangan untuk asrama masjid yang dibina dalam asrama masjid. Bagaimana pula rupa borang pendaftaran keahlian? Okey tuan-tuan perempuan, ini adalah borang pendaftaran keahlian. Borang pendaftaran keahlian ini kita tak nak dia pening kepala dengan begitu banyak maklumat, begitu serabut, kena isi manual, letih dan sebagainya. Ada yang tak boleh dah nak menulis, kalau buat manual lah. Kadang-kala borang fizikal itu hilang, tak tahu letak kat mana, maklumat hilang. Namun jika adanya borang online ini, kita letak link je. Okey, letak satu laptop ke ataupun kita bagi satu handphone ke, nah kamu isi maklumat kamu dalam sistem ni online. Kalau tak reti nak type, biar aku tolong buat untuk kamu. Contohlah bahasa orang kampung, saya orang Perak tuan-tuan. Ada orang Perak tak kat sini? Terkeluar pula lorak Peraknya. Jadi dalam borang pendaftaran keahlian ni tuan-tuan, ada dua. Sama ada orang tu nak mendaftar ahli khairat sahaja ataupun dia nak mendaftar sebagai ahli persatuan, NGO ataupun ahli karya masjid. Ataupun dia nak daftarkan kedua-duanya. Ada beza kalau dia ambil ahli khairat ni, dia kena lengkapkan beberapa maklumat-maklumat tambahan. Tapi kalau dia sekadar nak mendaftar sebagai ahli, senang je. Maklumatnya ringkas je. Dia hanya perlukan isi maklumat ini sahaja. Kalau dia ahli khairat ni, biasa kita nak tanya tentang waris,
tentang ahli keluarga, tentang tanggungan dia, berapa orang, berapa ramai, dan dekat bawah ni automatik dia akan keluar berapakah jumlah bayaran yang perlu dibuat. Contoh kalau pilih keahlian dan juga ahli khairat kematian, boleh pilih letak nama, IC, email. Email pun tak wajib. Yalah kadang-kadang orang lama-lama ni email tak ada. Jadi kita tak wajibkan email pun. Nombor telefon rumah ke, handphone ke, lepas tu alamat, postcode, negeri, daerah supaya kita nak tahulah dia ni duduk dekat daerah mana. Kita tak nak lah dia ni bukan dekat kawasan kita ataupun bukan orang yang kita nak. Jadi kita boleh letakkan daerah mana yang mereka boleh pilih. Kemudian nama waris dia kita nak tahu kalau ada kematian kita nak rujuk dengan siapa. Yang ni kita nak tahulah dia ni warga negara Malaysia ke bukan. Kalau bukan warga negara Malaysia pun tak ada masalah, boleh daftar letak pasport ke dan sijil perkahwinan kalau ada. Jadi kita nak tahulah dia ni dah kahwin ke belum. Dan kita boleh tetapkan syarat-syarat nak jadi ahli ni ataupun nak daftar sebagai ahli khairat kematian ini, dia ada syarat-syarat yang kita boleh tetapkan dekat dalam sistem. Masukkan kata laluan ni password supaya dia boleh login masuk ke dalam sistem sendiri untuk dia membuat sumbangan ataupun dia kemaskini maklumat dia. Dan dekat bawah ni ada dua jenis yuran kita boleh tetapkan. Sama ada yuran pendaftaran ataupun yuran tahunan kena bayar. Biasa kalau khairat kematian ada yuran tahunan lah. Kalau NGO persatuan ni biasanya jarang lah buat khairat kematian ni. Dia ada untuk pendaftaran keahlian sahaja. Nak daftar jadi ahli NGO ke persatuan ke, boleh buat dekat bahagian ini. Kaedah pembayaran terpulang. Nak buat bayaran guna online ke ataupun nak buat pembayaran manual, boleh pilih akaun bank. Letakkan resit, letakkan tarikh, ada satu akad ni, pengakuan ni hantar. Senang. Selepas orang ini mendaftar secara online, jadi admin lah. Admin ni orang yang menguruskan sistem ni. Orang yang menguruskan sistem ni, dia boleh menguruskan dekat dalam sistem dengan mudah. Jadi tuan-tuan, sistem ni terdiri daripada dua sahaja borang. Yang pertama, borang sumbangan online. Yang kedua, borang pendaftaran keahlian dan juga khairat kematian. Kalau tak ada khairat kematian pun tak ada masalah. Boleh gunakan borang keahlian sahaja, tak ada masalah. Jadi sistem ini dia terdiri daripada dua borang, borang sumbangan dan borang keahlian. Senang, tak payah nak pening kepala, tak payah nak serabut kepala. Jadi saya dah terangkan contoh pelanggan kami yang telah mendapatkan sistem asrama masjid ni. Persoalannya, apa yang ada dekat dalam sistem tu? Macam mana nak uruskan sistem tu? Apa fungsi-fungsi yang ada? Dan bagaimana sistem ni boleh membantu tuan-tuan perempuan mendapatkan sumbangan dengan lebih efektif. Baik, jom saya buat tuan-tuan untuk masuk ke dalam sistem ini. Ini adalah akaun demo saya. Nanti saya tunjukkan kepada tuan-tuan cara bagaimana nak mendaftar akaun percuma dekat dalam sistem ini. Namun, saya terangkan terlebih dahulu fungsi-fungsi yang ada kerana kita ada masa lebih kurang dalam 25 minit sahaja lagi untuk sesi sharing pada malam ini. Baik, ini adalah demo account dekat dalam sistem asrama masjid ni. Kalau tuan-tuan daftar dekat dalam sistem, tuan-tuan boleh letakkan nama apa saja. Contoh ini adalah borang pendaftaran. Tuan-tuan boleh pergi ke daftar.asramasjid.com. Ada kucing pula bergaduh kat luar ni. daftar.asramasjid.com. Jadi borang ni tuan-tuan boleh letakkan nama wakil. Nama wakil ni nama tuan-tuan lah. Nama tuan-puan sendiri kat sini. Kemudian alamat email. Email ni biarlah alamat email organisasi. Supaya senanglah apa-apa urusan rasmi semuanya masuk dekat email ni. Nombor telefon ni bergantunglah letak nombor telefon tuan-tuan boleh ataupun nombor telefon pejabat ke. Kata laluan. Kata laluan ni boleh kata laluan ni tuan-tuan dia kena ada huruf besar, huruf kecil dan juga simbol. Contohnya tuan-tuan kena letak contohnya A huruf besar, FI 2022 hashtag. Supaya dia nak tunjukkan selamat, contohnya macam ni dia kena ada macam ni. Dia kena ada satu huruf besar, huruf kecil, kena ada nombor, lepas tu dia kena ada simbol. Dia kena ada simbol. Tapi kalau tuan-tuan tak letakkan password ni pun tak ada masalah sebab sistem akan cipta password untuk tuan-tuan perempuan secara automatik. Dan password ni tuan-tuan apabila admin telah approve, sistem akan hantar dekat email.
Jadi tuan-tuan puan-puan tengok je dekat email tu, dia akan bagi password dan juga email untuk login masuk ke dalam sistem ni. Jadi tuan-tuan tengok je kat email tu, lepas daftar dekat sini kan, letakkan ulang kata laluan, lepas tu nama organisasi ni letakkanlah nama organisasi tuan-tuan. Contohnya macam tadi saya ada nampak ada NGO pemaaf. Jadi letak je pemaaf kat sini. Pemaaf dekat bawah ni dia macam dia punya link khas. Pemaaf.asramasjid.com. Macam yang akaun demo saya tunjuk ni, demo.asramasjid.com, tapi dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh menjadi pemaaf, pecinta, pelindung .asramasjid.com. Asramasjid.com tu tak boleh nak ubah lah sebab kami punya sistem. Jadi tuan-tuan boleh letakkan yang ni nama penuh Nama penuh pemaaf ni mungkin nama dia panjang, persatuan apa ke kan. Tapi nama ringkas ni dekat bawah ni letak pemaaf. Lepas tu tuan-tuan boleh ambil uji cuba 14 hari percuma sahaja. Boleh explore dalam sistem ni. Kalau tuan-tuan rasa bersesuaian, tuan-tuan terus je langgan. Terus je langgan RM50 sebulan ataupun RM150 sebulan. Bergantung kepada bajet tuan-tuan. Tapi RM50 ni adalah charge yang paling minimum kami boleh letakkan. Sebab apa RM50 ni tuan-tuan dapat semua fungsi. Borang sumbangan, buat mini website, pembayaran online, resit dijana automatik, menguruskan ahli, menguruskan tuntutan, menguruskan laporan, semuanya lengkap. Dengan RM50 ni tuan-tuan dapat semua fungsi-fungsi yang saya terangkan tadi. Jadi tuan-tuan klik saja butang ni, tick box ni, tanda kat sini, tekan daftar. Selepas daftar, admin akan buat semakan terlebih dahulu. Buat semakan terlebih dahulu. Jadi bila tuan-tuan dah daftar kat sini ni, tuan-tuan daftar dekat sini, tekan je daftar, automatik tuan-tuan akan dibawa terus masuk ke dalam sistem. Saya ingat saya nak tunjuk live lah cara nak buatnya. Contohnya saya buat Ahmad Afifi. Contoh email ni banyak sangat dah email saya gunakan. Saya gunakan info amal hakikah ni kalau boleh lagi. Tuan-tuan tengok senang nak daftar je. Yang ni password hash. Saya senang, saya suka password macam ni. Yang ni saya letakkan contoh. Nama NGO saya Persatuan Contoh Persatuan Contoh. Dekat bawah ni percontoh lah saya letak. Okey, saya letak contoh lah, senang nak guna. Okey, contoh.asramasjid.com. Saya ambil uji cuba 14 hari. Lepas tu saya tekan daftar. Oh, email dah ada dah. Saya kena guna email yang lain pula. Email apa saya nak guna ni? Guna ni lah, email ni lah. Rasanya tak guna lagi. Pendaftaran berjaya. Sah akaun di email. Jadi tuan-tuan akan dibawa automatik. Terus nampak link ni tertukar. Contoh.asramasjid.com. Jadi tuan-tuan akan terus dibawa ke dalam akaun khas. Untuk tuan-tuan uruskan sistem tuan-tuan sendiri. Nampak? Terus masuk. Tak payah nak tunggu-tunggu esok lusa, tak payah tunggu approve ke. Tuan-tuan terus dapat on the spot akses ke dalam sistem. Kalau tuan-tuan ambil yang package berbayar, automatik terus dapat akses ke dalam sistem ni secara automatik. Jadi tak payah nak tunggu approve ke apa-apa, dapat on the spot, boleh terus guna. Dalam sistem ni tuan-tuan, ada beberapa benda yang tuan-tuan kena buat. Inilah dalam sistem asram masjid ni. Simple je, tak ada serabut banyak sangat bendanya. Mudah je nak uruskan. Yang pertama dekat dalam sistem ni tuan-tuan, ini adalah dashboard. Dashboard ni halaman utama. Tuan-tuan boleh tengok berapa banyak ahli ada, berapa banyak item sumbangan ada dalam ni. Item sumbangan ni maksudnya tabung lah. Tabung ke, program ke. Jadi tuan-tuan nampak berapa banyak aktif. Jumlah kutipan berapa banyak. Tuntutan ahli tahun ni berapa banyak. Tuntutan ni untuk akhirat kematian lah. Kalau keahlian ni tak adalah tuntutan. Ni kat sini dah bagi tahu bila akan tamat tempoh akaun ni. Kemudian dekat dalam sistem ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke ahli ni, klik je butang ahli ni, sistem ni dia mobile friendly. Kalau tuan-tuan buka gunakan mobile, gunakan handphone pun memang sangat senang. Nampak? Tuan-tuan nampak kan? Saya tunjuk macam ni, paparan dalam handphone. Senang je, simple je. Tuan-tuan klik je 3 line kat atas ni 3 line kat atas ni, 3 line ni bukan perkida tuan-tuan. 3 line ni kat atas tadi. Jadi dekat ahli ni tuan-tuan tekan, dekat ahli ni ada nampak ada pengesahan khairat kematian. Jadi apabila orang tu mendaftar akaun khairat kematian,
Macam contoh borang ni lah, borang yang saya tunjukkan tadi. Dia nak daftar khairat kematian. Mana dia? Ni daftar khairat kematian. Jadi bila dia daftar dekat bahagian ini, admin akan buat semakan dulu, pengesahan dulu. Admin akan check dulu betul ke maklumat dia ni kita kenal ke tidak ke, dan kita boleh sahkan. Apabila kita sahkan dia punya keahlian ni, luluskan permohonan, klik je butang ni. Dia akan keluar nama dia dekat sini, kita klik je butang kat sini, luluskan permohonan. Sistem akan hantar password dan juga email ke email orang tu, bagi tahu macam mana nak log masuk ke dalam sistem ni. Jadi terus dia boleh akses ke dalam sistem ni, dia boleh buat sumbangan, bayaran dan sebagainya. Jadi ni pengesahan untuk pendaftaran ahli lah. Kalau dia nak pendaftaran keahlian, contohnya keahlian ni macam ahli persatuan lah. Ahli persatuan ke, NGO ke, ahli khairat kematian ke. Jadi dia akan keluar semua maklumat dekat sini. Apa yang bagusnya sistem ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh export pula. Keluar dalam bentuk Excel ke, ataupun dalam bentuk PDF ke, ataupun tuan-tuan nak terus print. Kalau ada laptop ni connect dengan printer, tuan-tuan boleh terus print out semua maklumat senarai ahli yang ada dekat dalam sistem ini. Jadi senang kalau tuan-tuan nak buat semakan. Jadi semua ahli yang telah mendaftar dekat dalam sistem ini, ahli yang mendaftar dalam sistem ni yang dah disahkan, semuanya akan tersenarai di bahagian ini. Tersenarai di bahagian ini. Ini untuk khairat kematian. Kalau untuk keahlian, dia akan ada satu folder khas pula dekat sini. Jadi sama, tuan-tuan boleh export dalam bentuk Excel ke, PDF ke, print out ke. Dan tuan-tuan juga boleh tolong daftarkan pula untuk orang tu. Kalau tuan-tuan lah macam warga emas, dia tak reti macam mana lah nak buat benda ni kan. Jadi kita boleh tolong daftarkan daripada dalam sistem untuk dia. Jadi senang kita daftarkan untuk dia. Kemudian tuan-tuan, kita juga ada fungsi import. Fungsi import ni, macam tuan-tuan ada senarai ahli yang lama-lama. Ada berpuluh orang ke, tak kisahlah, ada 2-3 orang pun tak ada masalah. Jadi tuan-tuan boleh import masuk secara pukal, secara bulk, secara lambak masuk ke dalam sistem ni. Syaratnya kena gunakan template yang kami sediakan ni. Lepas tu upload je masuk dekat dalam sistem, tekan muat naik. Automatik semua maklumat-maklumat ahli, maklumat-maklumat penyumbang yang lama-lama boleh masuk ke dalam sistem ni secara bulk. Tak payah nak tambah satu-satu manually dekat dalam sistem. Sama juga dengan data tanggungan. Yang ni lagi banyak tuan-tuan. Kalau menguruskan khairat kematian ni, satu orang ni kadang ada 5 orang, ada 10 orang, ada 15 orang ahli keluarga dia. Jadi letih kita kalau nak masukkan satu-satu. Namun dengan adanya sistem fungsi import ni, tuan-tuan boleh import je semua masuk secara bulk ke dalam sistem ni dengan sangat mudah. Sistem akan susunkan semuanya secara automatik. Kalau tuan-tuan ada masalah dekat bahagian ni nanti, tuan-tuan bagi tahu je dekat dalam group support. Kami ada sediakan group support, group sokongan dekat dalam Telegram lah. Supaya WhatsApp ni dia tak terlalu banyak sangat, berat. Nanti kalau Telegram ni dia ringan. Jadi tuan-tuan bagi tahu je dalam group Telegram ada masalah, kami akan bantu macam mana nak selesaikan. Baik, ini adalah bahagian data tanggungan. Kalau tuan-tuan pergi ke bahagian kewangan ni, tuan-tuan boleh tetapkan yuran. Tetapkan yuran, berapa banyak yuran nak tetapkan untuk untuk organisasi tuan-tuan. Jadi kalau yuran pendaftaran nak letakkan RM5, okey, kita letakkan RM5. Kita pun simpan. Yang ni untuk yuran pendaftaran. Dia nak daftar sebagai ahli, dia kena bayar RM5. Jadi kalau dia nak daftar yuran tahunan, yuran tahunan pun ada juga. Kita buka untuk tahun 2023. Yuran tahunan ni kita letak RM50 lah, RM500 pula. Letakkan RM50. Jadi ni untuk sistem yuran. Kalau kita ada kenakan yuran lah, kalau tak kenakan yuran tak payahlah letak kat bahagian ni. Jadi apabila ada orang yang membuat bayaran yuran, dia akan keluar dekat bahagian proses yuran ni. Jadi dia akan tengok dulu, tuan-tuan boleh buat semakan. Semakan yuran ni betul ke duit ni masuk ke akaun bank ke, dia tipu ke. Jadi kita boleh tengok dekat bahagian ni, kita boleh tengok data yang ada, semua yuran-yuran, dan kita boleh membuat semakan. Dan kalau ada tuntutan, kalau ada tuntutan khairat kematian ni, senang. Tuan-tuan boleh tengok semua senarai
tuntutan kharat kematian dekat bahagian ini. Jadi senanglah kalau nak tukar hak milik ke ataupun nak membuat bayaran. Berapa banyak bayaran tu nak dibuat kepada si mati, kepada keluarga dia. Jadi semuanya boleh diuruskan dekat sini dengan sangat mudah. Tak payah nak buat kerja manual dah sebab dalam sistem ni dia boleh uruskan tuntutan kharat kematian. Kemudian tuan-tuan, bahagian sumbangan. Yang ni bahagian yang agak istimewa. Sebab apa tuan-tuan boleh buat tabung, program ataupun apa sahaja aktiviti kat bahagian ni. Contoh macam tetapan ni. Tetapan ni, nama ni. Tuan-tuan letaklah nama contohnya sumbangan anak yatim. Contoh sumbangan anak yatim, harga tetap. Tuan-tuan letaklah RM10 contoh Tekan simpan. Tekan simpan. Jadi kalau tuan-tuan nak buat lagi anak ataupun sumbangan makanan, harga tetap. Yang ni letaklah RM10 juga. Simpan. Jadi ni adalah tabung. Kalau nama program, buat nama program. Kemudian borang sumbangan. Borang sumbangan ni tuan-tuan boleh buat dekat bahagian ini. Borang sumbangan ini tuan-tuan boleh buat mini website. Boleh buat mini website dekat dalam sistem ini. Jadi dekat bahagian mini website ini tuan-tuan boleh design lah. Boleh buat ayat, boleh letak gambar, boleh letak video. Jadi semuanya supaya dia jadi lebih mudah tambah borang sumbangan. Jadi macam tambah borang sumbangan ini tuan-tuan boleh buat ayat-ayat macam mini website yang saya tunjuk tadi. Contohnya macam ni, borang sumbangan anak yatim. Yang ni buat yatim. Yang ni kat sini lah tuan-tuan letakkan gambar, letakkan video, letakkan tulis ayat-ayat kat sini. Macam tadi kan nampak ayat banyak-banyak kan. Jadi tuan-tuan boleh design kat sini, senang je. Kemudian dekat bahagian bawah ni tuan-tuan kena pilih tabung-tabung yang ada kita buat tadi. Yang ni contoh lah, contoh yang dibuat tadi kan. Macam ni, tak apa, saya copy je. Kita boleh copy je orang ni punya, kita paste je kat tempat kita, senang. Tak payah nak fikir susah-susah. Masuk kat sini, kita paste je. Lepas kita paste, kita tekan hantar, simpan. Jadi terus sistem ni akan cipta mini website untuk kita. Cipta untuk mini website untuk kita. Jadi macam mana tuan-tuan nak tengok mini website yang dah buat tadi? Dia ada satu kat sini, butang lihat borang. Jadi lihat borang ini, kita boleh lihat borang ini dekat sini. Ini dia contoh. Kejap tuan-tuan dia ada keluar makluman dekat sini sekejap. Okey, ni contohnya. Mini website yang kita dah buat tadi. Mini website kita dah buat, nampak atas ni dia semua ayat-ayat sumbangan anak yatim. Okey. Okey, sumbangan anak yatim. Jadi tuan-tuan boleh buat sumbangan, nampak ni dia ada keluar dua jenis tabung ni tadi. Ada keluar dua jenis tabung. Kemudian boleh isikan nama. Kejap tuan-tuan kemudian nama, email, nombor telefon. Lepas tu kaedah pembayaran. Ataupun nak buat pembayaran secara manual. Cuma macam dalam akaun ni, dalam sistem ini, kita belum lagi buat apa-apa setting. Jadi cuma saya tunjukkan cara bagaimana tuan-tuan nak buat mini website dekat dalam sistem ni. Kemudian ni senarai penyumbang. Senarai penyumbang ini, semua senarai orang yang menyumbang kepada tabung tuan-tuan akan keluar di bahagian ini. Okey, akan keluar di bahagian ini. Jadi senang. Tuan-tuan kalau nak buat pengesahan pun dia ada dekat bahagian ini. Bahagian pengesahan ini senanglah. Semua penyumbang-penyumbang ni tuan-tuan akan semak dulu. Betul ke duit tu masuk? Jadi bila duit tu masuk baru tuan-tuan sahkan. Kalau dia buat pembayaran manual memang kita kena buat membuat pengesahan lah. Kalau orang tu membuat pembayaran menggunakan online banking, dia akan auto approve. Jadi kita tak payah nak susah-susah. Sebab apa? Dia auto approve. Jadi itu kelebihan kalau menggunakan payment gateway. Kemudian dalam sistem ni juga kita boleh tengok laporan ahli.
laporan ahli ni kita boleh tengok semua ahli-ahli yang telah berdaftar dekat dalam sistem ini. Semuanya yang telah berdaftar dekat dalam sistem ni, dia akan keluar dekat bahagian inilah berapa ramai ahli yang dah ada. Kemudian laporan kewangan. Laporan kewangan ni pun sama. Dia akan keluarkan berapa banyak dah jumlah tuntutan, jumlah sumbangan, jumlah yuran. Semuanya akan keluar dekat bahagian ini. Kemudian kita ada fungsi tetapan. Fungsi tetapan ni penting. Contohnya macam tuan-tuan nak membuat siapa yang ada akses dekat dalam sistem ini. Siapa yang ada akses dekat dalam sistem ini, dia akan kita boleh tambah dekat sini. Kita boleh tambah akses. Kemudian account bank. Kalau tuan-tuan ada banyak account bank, tuan-tuan boleh tambah dekat bahagian inilah. Jadi boleh tambah account bank dekat bahagian ini. Google Meet ni dia nak habis. Dah ada sejam ni. Ada beberapa minit saja lagi. InsyaAllah tuan-tuan nanti tuan-tuan boleh communicate dengan saya dekat WhatsApp. Boleh communicate dengan saya dekat WhatsApp. Kalau kita tak sempat nak habiskan sesi ni lah. Saya tak tahu pula Google Meet ni ada sejam je. Okey, jadi dekat bahagian account bank ni tuan-tuan boleh tambah berapa banyak account bank dekat dalam sistem. Jadi contohnya bahasa kalau NGO ke Masjid Surau ni ada banyak account bank. Jadi tuan-tuan boleh tambah account bank kat sini. Dan juga dekat bahagian sistem ini. Dekat bahagian sistem ini. Okey, dekat bahagian sistem ni tuan-tuan boleh tetapkan maklumat terma dan syarat. Okey, maklumat terma dan syarat. Kemudian tuan-tuan boleh masukkan payment gateway, template email, logo, tukar nama, letakkan alamat. Yang ni kalau nombor kod dia lah. Kod keahlian. Kod keahlian letak keluar. 130. Okey, jadi kemudian dekat dalam sistem ni pun dia dah ada tutorial. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu nak guna sistem ni, klik saja tutorial ini. Jadi senang saja. Ini saja fungsi yang ada dekat dalam sistem ni tuan-tuan. Kami menyediakan video tutorial dan juga panduan bertulis. Syaratnya nanti saya akan bagi link. Saya akan bagi link tuan-tuan untuk daftar dekat WhatsApp. Tuan-tuan boleh daftar dekat situ. Kalau ada soalan tak faham nak tanya, boleh tanya dekat WhatsApp juga supaya saya boleh bantu. Jadi apa-apa pun tuan-tuan boleh daftar dulu dekat dalam sistem ini. Pergi saja dekat daftar. Daftar.asramasjid. Daftar.asramasjid.com. Okey, pergi saja dekat sini. Nanti tuan-tuan boleh berdaftar akaun percuma. Kalau tuan-tuan tak nak pening kepala, pergi je dekat asramasjid.com. Dekat asramasjid.com ni, tuan-tuan boleh pergi dekat website kami ni. Dekat dalam website tu tuan-tuan boleh tengoklah semua maklumat-maklumat penerangan kami tentang sistem. Contohnya macam yang ni kan. Macam yang ni tuan-tuan klik je daftar percuma. Automatik dibawa kat bahagian ini. Tuan-tuan klik saja daftar sekarang. Daftar sekarang, tuan-tuan boleh terus daftar macam saya tunjukkan tadilah dekat bahagian ini. Tuan-tuan pilih package uji cuba, tekan daftar on the spot. Malam ni juga tuan-tuan boleh explore dalam sistem ini. Jadi tuan-tuan, ini sahaja penerangan perkongsian kami berkaitan dengan sistem asrama masjid ini. InsyaAllah dia memang akan sangat membantu mana-mana NGO, persatuan, pertubuhan, surau masjid ke untuk menjalankan aktiviti kebajikan. Mudah-mudahan tuan-tuan dipermudahkan segala urusan dan jika ada masalah memerlukan bantuan dari segi idea bagaimana nak mendapatkan sumbangan, jadi tuan-tuan boleh hubungi kami. InsyaAllah saya pernah bekerja 3 tahun dalam NGO. Saya telah membangunkan banyak sistem dan saya dah membantu banyak syarikat, banyak NGO. Ada NGO kami yang menjana kutipan sumbangan tahunan 70 juta setahun. Ada yang 12 juta, ada yang 20 juta, ada yang 2-3 juta, ada yang kecil pun ada beribu-ribu sahaja setiap bulan. Jadi banyak benda yang saya dan juga tim boleh membantu tuan-tuan untuk kembangkan NGO. InsyaAllah dengan menggunakan sistem ini dapat membantu tuan-tuan menguruskan sumbangan dengan lebih sistematik dan jika ada menguruskan keahlian, boleh menguruskan keahlian dengan lebih sistematik. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jika ada sebarang soalan nanti, boleh bertanya dengan tim kami di WhatsApp dan juga grup Telegram. InsyaAllah kami bantu sebaik mungkin. Minta maaf
ada beberapa masalah teknikal berkaitan dengan Google Meet ini, kita ada masa untuk 1 jam sahaja. Jadi agak terhad, dan insyaAllah saya pun rasa tuan-tuan ada urusan lain yang perlu dijalankan. Kita jumpa lagi pada masa akan datang tuan-tuan. Minta maaf dan terima kasih kerana sudi luangkan masa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu was-solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.